Saya Evelyn Eviani Mustafa, nomor matriks BA24110041. Kelestarian bahasa merupakan satu usaha untuk menjaga memelihara bahasa agar tidak mengalami kelupusan bahasa dan bahasa itu dapat dikekalkan. Tujuan utama bagi melestarikan bahasa adalah untuk memastikan ke generasi-generasi muda mereka dapat menikmati, menggunakan, memahami, dan mereka dapat berkembang dalam bahasa yang telah diturunkan sejak turun-temurun melalui keluarga, melalui budaya mereka sendiri. Dan kelestarian ini merupakan satu elemen yang penting dalam mengukuhkan identiti bangsa. Kami akan membincangkan mengenai kelestarian bahasa Brunei, di mana bahasa Brunei merupakan satu bahasa yang digunakan oleh masyarakat Brunei khususnya di negara Brunei. Dan bahasa ini dia telah berkembang ke beberapa negara termasuklah Malaysia, dan bangsa Brunei pada dasarnya dia terdiri daripada 7 puak, di mana ketujuh puak ini mempunyai keistimewaan bahasa mereka masing-masing. Jadi kami akan membincangkan tentang usaha, langkah, dan juga kesan untuk melestarikan bahasa Brunei. Untuk latar belakang kajian, bahasa Melayu Brunei adalah satu dialek bahasa Melayu yang berbeda daripada bahasa Melayu Piawai. Bahasa ini dituturkan oleh majoriti penduduk Brunei dalam komunikasi harian dan merupakan sebagian daripada identiti kebangsaan. Ia juga memainkan peranan penting dalam menyampaikan nilai tradisional, adat istiadat, dan budaya masyarakat Brunei. Walau bagaimanapun, dalam era globalisasi ini, bahasa Melayu Brunei berhadapan dengan pelbagai cabaran, contohnya dalam penggunaan bahasa Inggris yang berleluasa, terutama dalam bidang pelajaran, pendidikan, teknologi, dan pekerjaan. Ia telah mengurangkan peranan bahasa Melayu Brunei, sebab generasi muda kini lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris, terutamanya di media sosial dan komunikasi digital. Metodologi kajian yang diaplikasikan dalam kajian ini dibagikan kepada dua, yaitu melalui kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Kaedah kuantitatif yaitu borang soal selidik disasarkan kepada 15 orang responden, manakala kualitatif yang melibatkan pemerhatian dan rujukan bahan ilmiah. Data yang diperolehi dipersembahkan dalam bentuk raja, cartapai, dan peratusan. Melalui hasil kajian didapati bahwa sebanyak 73.3% daripada responden berkata selalu menggunakan bahasa Brunei semasa bertutur bersama ahli keluarga, manakala 20% pula berkata jarang, dan selebihnya yaitu 6.7% berkata tidak pernah menggunakan bahasa Brunei semasa bertutur bersama ahli keluarga. Selain itu, 26.7% daripada bilangan responden berkata jarang menggunakan bahasa Brunei semasa di luar universiti, manakala selebihnya 73.3% berkata tidak pernah menggunakan bahasa Brunei semasa di luar universiti. Selain itu, sebanyak 13.3% responden mengatakan jarang menggunakan bahasa Brunei semasa berada dalam universiti, manakala selebihnya 86.7% berkata tidak pernah menggunakan bahasa Brunei semasa berada dalam universiti. Tambahan lagi, sebanyak 73.3% daripada bilangan responden berkata jarang menggunakan bahasa Brunei semasa bertutur bersama rakan-rakan, manakala 26.7% pula berkata tidak pernah menggunakan bahasa Brunei semasa bertutur bersama rakan-rakan. Akhir sekali, sebanyak 93.3% responden berkata tidak pernah menggunakan bahasa Brunei semasa melayari media sosial, manakala Tutur bahasa Brunei kurang bertutur dalam bahasa Brunei disebabkan oleh kesan urbanisasi dan perkahwinan campur. Kesan urbanisasi menyebabkan penutur bahasa Brunei untuk bertutur dalam bahasa Melayu standard ataupun bahasa Inggeris apabila berinteraksi dengan orang lain. Manakala perkahwinan campur menyebabkan anak-anak mereka untuk bertutur dalam bahasa Inggeris kerana mereka tidak memahami bahasa etnik ibu bapa mereka. Tekanan pasaran dalam sektor pekerjaan turut menyebabkan penutur bahasa Brunei untuk bertutur dalam bahasa asing. Sebagai contoh, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin cenderung digunakan untuk bertutur apabila berurusan dengan rakan perniagaan.
Pembangunan sektor pelancongan juga menyebabkan penutur bahasa Brunei untuk bertutur dalam bahasa asing, terutamanya apabila penutur bahasa Brunei berkomunikasi dengan pelancong luar negara. Kebanyakan keadaan ini berlaku di kawasan bandar dan kawasan tarikan pelancongan. Malah, keadaan ini bertambah buruk apabila papan tanda buku panduan dan mana-mana arsip maklumat sering digunakan dalam bahasa Inggeris bagi memudahkan pelancong untuk mendapatkan arsip maklumat. Seterusnya adalah punca bahasa Brunei diancam keputusan. Yang pertama ialah pengaruh globalisasi dan bahasa asing. Globalisasi merujuk kepada proses suatu organisasi berkembang ke arah antara bangsa. Hal ini menyebabkan bahasa Brunei diancam keputusan kerana masuknya pelabur asing ke negara tersebut kerana mereka lebih menggunakan bahasa Inggeris. Oleh itu, mereka iaitu warga negara Brunei secara tidak langsung memfokuskan kepada bahasa Inggeris kerana ada yang berpendapat bahawa kemahiran bahasa tersebut membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada mereka. Dan secara tidak langsung mereka mengetepikan bahasa Brunei. Seterusnya, globalisasi menyebabkan penerapan bahasa asing. Golongan yang terpengaruh iaitu terutamanya golongan remaja lebih menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Brunei dalam pertuturan seharian. Seterusnya adalah pengaruh sosial dan pendidikan. Secara ringkas, penggunaan media sosial seperti WhatsApp, TikTok dan sebagainya menyebabkan bahasa Brunei diancam keputusan. Hal ini kerana mereka terpengaruh dengan penggunaan bahasa seperti bahasa Inggris kerana influencer di laman sosial tersebut majoritinya menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, kebanyakan aplikasi tidak mempunyai pilihan bahasa Brunei sebagai pilihan bahasa. Seterusnya, pendidikan di Brunei juga terutama di institusi pendidikan tinggi lebih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah penggunaan yang terhad. Penggunaan yang terhad boleh dikasih pada dua bahagian, iaitu penggunaan dalam kehidupan seharian dan penggunaan dalam media massa. Penggunaan dalam kehidupan seharian merujuk kepada penggunaan bahasa dalam pertuturan seharian, dan dari segi media massa pula penggunaan dalam bahan terbitan seperti rancangan televisyen, majalah dan bahan-bahan bahasa yang lain. Kedua penggunaan ini terhad kerana ketidakpastihan dan ketidakfahaman bahasa Brunei. Seterusnya kesan, iaitu kehilangan identiti budaya. Pertama, berlakunya kerugian warisan budaya kerana terdapat banyak adat resam, seni, muzik dan tarian yang disampaikan melalui bahasa Brunei bagi melambangkan nilai dan norma. Sebagai contoh, tarian dundang-dundang yang dipersembahkan ketika acara pemindahan rumah baharu. Warisan seni lisan seperti ini yang tidak dipraktikkan oleh generasi muda telah menyebabkan kehilangan cara untuk menyampaikan dan meneruskan pengetahuan kepada generasi akan datang. Kedua, iaitu berlaku ketidakseimbangan dalam penggunaan bahasa. Ianya kerana penggunaan bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris, lebih diutamakan. Sebagai contoh, ibu bapa yang menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan anak mereka. Ini telah menyebabkan generasi muda tidak dapat memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa ibunda, iaitu bahasa Brunei. Ketiga, hubungan sosial antara masyarakat terjejas. Hal ini kerana kurangnya penglibatan dalam aktiviti kebudayaan dan sosial dalam kalangan generasi muda. Sebagai contoh, kurangnya interaksi antara golongan generasi muda dan generasi tua yang menyebabkan wujud jurang antara generasi tua yang masih menggunakan bahasa Brunei dengan generasi muda yang lebih memilih untuk menggunakan bahasa asing. Antara kesan bahasa Brunei diancam kepupusan ialah penghapusan budaya yang menggunakan bahasa Brunei. Hal ini kerana bahasa Brunei bukan hanya sekadar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga mencerminkan adat dan budaya sesebuah masyarakat. Tanpa bahasa Brunei, adat seperti majlis perkahwinan, kelahiran dan pengebumian yang melibatkan bahasa ini berisiko untuk hilang. Sebagai contoh, adat kelahiran seperti papat jambul mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik jika bahasa Brunei ini tidak dipelihara. Seterusnya, kesan bahasa Brunei diancam kepupusan ialah penyebaran bahasa asing. Hal ini kerana ancaman terhadap bahasa Brunei juga membuka peluang bagi bahasa asing, terutamanya bahasa barat, untuk menggantikan bahasa Brunei di dalam kalangan masyarakat Brunei. Sebagai contoh, dengan penggunaan media sosial dan permainan dalam talian, generasi muda kini lebih cenderung menggunakan bahasa asing. Hal ini mengurangkan penggunaan bahasa Brunei dalam kehidupan seharian dan menyebabkan budaya asing seperti baby shower dan gender reveal menggantikan adat Brunei. Selain itu, kesan lain bahasa Brunei diancam kepupusan ialah penghayatan bahasa Brunei semakin berkurang. Hal ini kerana penggunaan bahasa Inggris dalam pendidikan dan media hiburan mengurangkan minat generasi muda untuk belajar bahasa Brunei. Tanpa penghayatan bahasa Brunei,
adat dan budaya masyarakat Brunei juga akan hilang kerana digantikan dengan budaya asing. Secara keseluruhannya, ancaman terhadap bahasa Brunei bukan sahaja melibatkan kehilangan bahasa itu sendiri, tetapi juga identiti budaya masyarakat Brunei. Oleh itu, usaha untuk memelihara bahasa Brunei perlu diperkukuhkan demi kelangsungan budaya dan adat istiadat masyarakat Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak present tentang usaha merealisasikan bahasa Brunei antara keluarga, iaitu keluarga merupakan pusat pendidikan pertama bagi anak-anak untuk mempelajari. Jadi, keluarga memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan lagi bahasa Brunei. Antara langkah yang boleh dilakukan adalah komunikasi harian, iaitu di mana keluarga menjadikan bahasa Brunei sebagai bahasa utama di dalam rumah, iaitu ibu bapa menggunakan bahasa Brunei dalam berkomunikasi. Dua adalah kandungan kreatif, di mana ibu bapa menggalakkan anak-anak untuk menyertai kandungan kreatif, iaitu daripada segi video, muzik atau penulisan. Malahan ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak untuk membaca kisah-kisah teladan dan dongeng. Sekali adalah sesi tanya tok, di mana setiap ahli keluarga akan berkumpul dan saling berkomunikasi antara satu sama lain. Sebagai contoh, golongan yang lebih muda akan menanya golongan yang lebih tua seperti atuk dan nenek. Jadi, apabila komunikasi itu berlaku, diorang akan bercakap dalam bahasa Brunei yang lebih mendalam. Jadi, di situ, bahasa Brunei tidak akan pupus dan saling dapat diwarisi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya Fatin Anissa Zulaika binti Azizul Azlan dari Fakulti Psikologi dan Kerja Sosial, nomor matriks PP24110071. Usaha untuk melestarikan bahasa Brunei termasuklah memulakan penggunaan bahasa Brunei dari rumah. Ibu bapa berperanan untuk membiasakan generasi muda, kerana generasi muda lebih perlu didedahkan. Dan contohnya, ibu bapa menggunakan bahasa Brunei di rumah ketika berkomunikasi dengan anak dalam kehidupan seharian. Selain itu, industri kreatif juga berperanan untuk mengadakan acara-acara kesenian seperti festival filem, teater atau apapun yang berkaitan dengan bahasa Brunei. Dan filem itu perlulah menerangkan tentang keindahan bahasa Brunei itu sendiri untuk menarik minat masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Brunei. Selain itu, Kementerian Pengajian Tinggi juga boleh, seperti universiti, boleh menawarkan kursus berkaitan bahasa Brunei supaya dapat menarik minat pelajar-pelajar dalam berkomunikasi bahasa Brunei. Mereka boleh membuat satu kos atau aliran mengenai bahasa Brunei. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Elisa James dari kumpulan 2 Kelestarian dan Dokumentasi Bahasa. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang usaha melestarikan bahasa Brunei melalui perkembangan teknologi moden. Antara usaha untuk melestarikan bahasa Brunei melalui perkembangan teknologi moden ialah dengan membina atau membangunkan aplikasi pembelajaran bahasa Brunei, contohnya seperti Duolingo, namun bahasa Brunei diletakkan di dalam aplikasi tersebut. Seterusnya melalui pendidikan secara dalam talian. Kemudian, usaha untuk melestarikan bahasa Brunei melalui perkembangan teknologi moden juga boleh dilakukan dengan menggunakan platform media sosial dan juga digital. Selain itu, usaha untuk melestarikan bahasa Brunei melalui perkembangan teknologi moden ialah dengan mewujudkan lebih banyak sumber rujukan digital agar orang ramai mudah mencari maklumat dan juga mudah mencari bahan pembelajaran. Seterusnya, usaha melestarikan bahasa Brunei melalui perkembangan teknologi moden ialah dengan membangunkan komuniti dalam talian. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulan, kelestarian bahasa Brunei ia memainkan peranan yang amat penting dalam mengukuhkan identiti dan juga warisan budaya bagi masyarakat Brunei dan
Pelbagai pihak perlu memainkan peranan mereka masing-masing. Dia merupakan satu usaha bersama untuk melestarikan bahasa ini pada era penggunaan bahasa asing yang semakin berleluasa dan juga pada era globalisasi dunia pada masa kini.